Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan PDPR kita pada minggu ini dengan kumpulan B kumpulan B di rumah. Okey, pertama macam biasalah salin nota. Tajuk kita yang baru yang kita nak belajar hari ini ialah pola nombor. Nota kita dah sampai G so pastikan buku nota awak dah ada di dalamnya nota A, B, C, D, E, F dan hari ini G. Bagi mana-mana murid yang belum berbuat demikian, tolong lihat balik YouTube channel cikgu, tolong tengok balik apakah notanya mengikut tarikh tu. Tolonglah salin, jangan malas. Semua cikgu dah bagi, awak tinggal salin je. Okey, dah membebel. Kita teruskan. Pola nombor. Apa dia pola nombor? Pola nombor ialah nombor-nombor yang telah disusun dalam corak tertentu yang dikenali sebagai urutan. Ini nombor-nombor disusun dalam corak tertentu dalam urutan tertentu. Urutan ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sequence. Okey. Corak urutan nombor ataupun number sequence boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagikan nombor dalam urutan yang sebelumnya. Nak bahagikan atau nak tambah, tolak, darab, bagi dengan apa? Dengan bilangan ataupun dengan nombor-nombor tertentu. Okey, kita tengok pula jenis-jenis pola nombor. Pertama kita ada pola nombor tertib menaik. Tertib menaik ini ialah melibatkan operasi tambah. Tertib menaik maksudnya urutan nombor itu semakin banyak. Bukan semakin banyak, semakin meningkat. Okay, nilai dia semakin meningkat. Okay, bagaimanapun untuk pola nombor yang kedua iaitu pola nombor tertib menurun. Tertib dia menurun bermaksud bila turun dia bermula dengan nombor besar dan berakhir dengan nombor yang paling kecil. Bila tertib menurun maksudnya nombor itu urutannya disusun dengan cara semakin lama semakin sedikit nilai nombor tu. Okay, kalau kita tengok di sini pola nombor tertib menaik bermula dengan 360,210. Kemudian dia naik sikit 218. Kemudian 226. Kemudian 234. Yang depan kita tak payah tengok. Ribu, puluh ribu, ratus ribu ni sama kan? So kita tengok nak cepat. Kalau nak mencongak cepat kan? So kalau kita tengok nombor pertama dengan nombor kedua pun kita dah boleh nampak dah. Ini adalah tertib menaik sebab dia makin besar. Dan tertib menaik dia bertambah 8. Bermakna setiap kali nombor berubah, kita kena tambah 8 dulu. Baru nombor tu berubah. Kita dapat nombor ataupun kita dapat urutan nombor seterusnya. Okey, jadi pola nombor ini kita panggil pola nombor tertib menaik 88. Okey, begitu juga pola nombor tertib menurun, dia sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya kalau menurun dia mulakan dengan nombor besar. Kemudian dia makin kecil. Dan last sekali, akhir sekali dia paling kecil. Itu tertib menurun. Kalau kita perhatikan pada nilai-nilai tempat 10, ratus, puluh ribu dan ratus ribu semuanya digitnya tidak berubah sama. Digitnya hanya berubah pada nilai tempat ribu. Kalau tengok 7 ini 7,000, kemudian 6,000, kemudian 5,000. Dari situ je kita dah boleh agak, kita boleh congak. Tertib ataupun pola nombor ini ialah pola nombor tertib menurun 1,000, 1,000. Okey. So kalau awak nak pastikan, awak boleh, kalau tak pandai nak agak ataupun tak pandai nak congak, apa awak boleh buat? Awak boleh awak boleh mencari beza kedua nombor. Nombor pertama dengan nombor dua awak cari beza. Kalau nak cari beza maksudnya operasi tolak. Awak buat operasi tolak pada nombor pertama dengan nombor kedua. Pastikan
besar tolak kecil. Jangan kecil tolak besar. Ni bagi sesiapa yang tak pandai nak congak. Dia lambat mengira, tak pandai yang congak. Kita masih lagi boleh memahami pola nombor dengan cara kita buatkan operasi tolak di antara nombor pertama dan juga nombor kedua. Pastikan nombor yang atas besar, nombor yang bawah kecil. Kemudian kita tolakkan dan kamu akan dapat jawapan dia bersamaan dengan 1000. So ini 1000 dah. 1 sifar. Depan tak ada nilai kan? Depan tak ada nilai. So tak ada. Itu yang kita dapat 1000 ni. Maknanya bezanya 1000. Maknanya tertib dia adalah tertib 1000. Okey, tertib menurun 1000. Ini nama pola. Kalau dalam soalan tanya, apakah nama pola di atas? Bagaimanakah kamu menerangkan pola di atas? Apakah nama pola di atas? Macam tu kan? Kalau soalan tanya, ini sepatut kamu letakkan. Mulakan dengan perkataan, pola nombor tertib apa? Menaik ke menurun? Lepas tu berapa? Pola nombor tertib menurun 1000. Ini pula pola nombor sama kan? Tertib menaik. Yang ni tadi menurun, yang ni menaik. Apa nombornya? 88. Kalau menaik, ingat. Kalau menaik maksudnya melibatkan operasi tambah. Dia bertambah sebab dia makin menaik, makin bertambah, makin besar nombornya. Kalau menurun, dia melibatkan operasi tolak. Bermaksud nombor itu turutannya semakin lama semakin mengecil nilainya. Sebab itu dia tertib menurun. Okey. So itu saja sebenarnya yang kamu perlu belajar pada hari ini. Tertib ataupun pola nombor ni sebenarnya kamu dah belajar pada tahun lepas, tahun 4 tertib menaik dan tertib menurun. Cuma beza pada tahun ini ditambah lagi satu nilai tempat pada nombor-nombor dalam pola tu. Ditambah lagi nilai tempat pada tempat ratus ribu. Okey. So ini nota, kamu kena salin salin nota. Tolong salin nota. Pastikan nota dah lengkap daripada A sampai G. Jangan sampai cikgu masuk kelas, cikgu nak tanda buku nota awak. Awak baru cemas-cemas baru nak menyalin. Baru sibuk nak ambil buku kawan. Padahal cikgu dah buatkan video, cikgu dah bagi pada awak. Ya. Okey, seterusnya kita pergi pada buku teks muka surat 12. Contoh yang pertama ini contoh yang sama juga pada nota. Sama tertib menaik 88 kalau kamu perhatikan. Okey. Ini adalah pola nombor tertib menaik 88. Jadi contoh-contoh dalam buku teks dia mengajar kamu macam mana nak mengenali pola itu namanya pola apa. Macam tu. Tengok B pula. Contoh B. Kalau kamu buat operasi tolak nombor pertama dengan nombor kedua. Okey, nombor pertama ini, nombor kedua ini. Tapi nombor kedua lebih besar, jadi besar kat atas. 6 sifar 3, 4 sifar 5. Tolak dengan 5 sifar 3, 4 sifar 5. Siapa yang dia nampak serabut, banyak sangat nombor, susah untuk mata dia mencongak, dia tak ada masalah. Jangan jadikan alasan. Kita boleh buat bentuk lazim tolak untuk mencari pola itu pola apa. So kamu buat operasi tolak 5 tolak 5 sifar 1. Bermakna dia adalah 100,000. Dia adalah pola menaik atau menurun. Jadi kita tengok. Mula-mula 503,000. Lepas tu 603,000. Dia makin bertambah. Maknanya dia adalah pola nombor menaik. Pola nombor tertib menaik 100,000. Ini kita dapat 100,000 ni hasil daripada tolak. Jadi pendekkan cerita, kalau tak tahu congak,
Nombor pertama tolakkan dengan nombor kedua, cari beza dia. Beza dia lah, beza yang kamu dapat itulah nama pola tertib ataupun pola susunan nombor kamu tu. Okey. Kemudian C. Ceritakan cara kamu menentukan pola nombor ini dan lengkapkan. Kalau nak cerita macam cikgu cerita tadi itulah. Kalau pandai congak, congak. Kalau tak pandai congak, nombor pertama kita tolakkan dengan nombor kedua. Jadi kita pun tolak. 128, 127. Dah tentu 128 lagi besar. 128. Sifar 49. 127. Sifar 49. Ni siapa yang tak pandai mencongak. Kalau yang pandai congak, dia tengok pun dia tahu. Dia tengok, oh, dekat tempat 1000 je nama nombornya berbeza. Maknanya aku boleh congak. Kalau tak pandai congak, kita tengok berdasarkan beza yang kita dapat. Beza ni kita dapat hasil daripada operasi tolak. So kita dapat sifar 8 tolak 7 1. Kemudian sifar. Bermakna dia adalah 10/1000. Dia adalah 1000. Pola nombor ini ialah pola nombor apa? Kita tengok makin lama dia makin banyak. Jadi dia adalah pola nombor bertambah 1000. Ya. Pola nombor tambah 1000. Okey. Jadi itu cara untuk awak kenal pasti. Kenal pasti beza dia dulu. Kena buat operasi tolak dulu. Okey. Bila dah kenal beza, awak tahulah. Oh, dia sebenarnya adalah tertib menaik 1000. Jadi, bila dah tahu, senanglah kita cari tempat kosong ni. Nak cari tempat kosong macam mana? Kita kena tengok nombor sebelahnya. Nombor sebelahnya ini kan 129 sifar 49. Nak cari nombor seterusnya, nampak arahan je ni. Tambah 1000 baru dapat nombor urutan seterusnya. Nak dapat nombor seterusnya lagi, tambah lagi 1000, dapat nombor urutan seterusnya. Nak dapat nombor yang terakhir ni, nombor yang sebelumnya ni kena tambah juga dengan 1000, ikut urutan. Itulah maksudnya. Jadi kalau nak dapat, kalau kamu nak mencari apakah nilai bagi tempat kosong yang di belakang sekali ni, kita jangan pergi nombor-nombor yang depan ni, tak guna. Kita pergi orang sebelah je. Tak payah pergi jiran jauh-jauh. Jiran sebelah. Kita tengok jiran sebelah siapa? Jiran sebelah 131,049. Macam mana nak cari? Kita tambahkan lagi 1000. Dapatlah nombor yang baru. Iaitu nombor di tempat yang kosong yang terakhir ni. Okey. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, tolong ulang-ulang video cikgu ni. Bila faham tu, kamu kena buka telinga kamu, buka hati kamu, buka mata kamu luas-luas, teliti betul-betul video ini. Kalau cincai-cincai tengok, cincai-cincai jugalah yang kamu dapat. Kalau betul-betul tengok, yang betul-betul lah ilmu yang kamu dapat. Nombor 2. Susun nombor-nombor yang berikut dalam tertib menaik. Siapakah yang berada di tempat keempat? So, kita nak susun dalam tertib menaik. Tertib menaik maksudnya kita mulakan dengan tempat yang rendah. Kalau kita nak naik tangga, kan kita bermula dengan tempat yang rendah. Dan kita akan naik tu makin lama makin tinggi nombor dia. Jadi maksudnya kita kalau nak susun dalam tertib menaik kan? Mana tertib menaik? Okey, tertib menaik. Kita kena mulakan dengan nombor yang paling kecil. Dan diakhiri dengan nombor paling besar. Okey, nombor yang paling kecil ialah apa dia nombor yang paling kecil? Okey, kita tengok nombor yang paling kecil. .475. Tengok dulu. 495. Tengok 3 nilai tempat yang depan ni dulu. Yang belakang ni tengok sama je 197 197. Jadi tidak penting untuk kita tengok sebab dia sama dan kita tak boleh bezakan.
Jadi yang penting yang kita perlu tengok untuk kita bezakan ialah digit-digit yang mempunyai nilai-nilai berbeza. 475, 495, 465, 48, 455, 445. Jadi yang paling kecil 445. Jadi korang pun salin 445. Tulisan cikgu tak cantik sangat, jadi kita pakai ni. Alhamdulillah. 445 197. Jangan lupa jarakkan jarakkan 1000 dengan ratus. Okey, kemudian lepas 445 kita naik sikit, besar sikit. Dia ialah 455 197. 455 197, koma. Kemudian kita jumpa 465 197. 465 197. Kemudian lepas 46, ada tak 47? Ada dekat Syamsul ni. 475 197. Kemudian 47, lepas 47 485. Dekat Tan ni. Budak Tan ni pegang. 485 197. Dan yang terakhir 495. Zuhairi pegang kad yang paling besar nilai nombornya. So 495 197. Okey. Dan soalan tanya dia suruh buat apa ni? Okey, ada 6 orang. Dia tanya, siapakah yang akan berada di tempat keempat? Yang ini tempat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tempat keempat yang ini. Ini tempat keempat. Siapakah yang memiliki kad ini? 475 197. Iaitu Samsul. Jadi awak kena jawab soalan. Cara nak jawab soalan mesti mulakan dengan simbol sama dengan. Soalan tanya, siapakah yang berada di tempat keempat? Jadi awak jawab. Jawapan kena penuh macam bahasa Melayu tu. Samsul. Samsul yang berada di tempat keempat. Mula awak dah susun. Bila dah susun, kan awak gariskan keempat ni. Kalau saya highlight kan, saya ni. Ya, saya warnakan. Awak tak boleh warna. Kalau awak warna kan gelap pula buku awak tu. Jadi lepas dah awak gariskanlah. Kalau ada soalan macam ni, masa awak buat tugasan nanti, awak gariskan. Maknanya saya fahamlah awak memilih garisan ini. Maknanya awak menunjukkan awak pilih nilai di tempat keempat. Kemudian awak letakkan siapa tempat keempat tu. Awak kena letak sama dengan ni adalah permulaan untuk kita meletakkan jawapan. Sama dengan Syamsul yang berada di tempat keempat. Barulah lengkap awak menjawab soalan. Soalan tanya siapakah yang berada di tempat keempat. Awak sebut dah Samsul. Okey, dan awak tunjuk. Awak bukan saja-saja teka. Awak tak boleh teka. Matematik awak tak boleh teka ya. Awak tak boleh nak meletakkan jawapan yang ini saja. Awak kena letakkan berdasarkan bukti sekali. Bukti ni maksudnya awak kena sertakan dengan langkah kerja matematik. Kalau kat sini kita dah sertakan langkah kerja matematik. Kita dah susun nombor-nombor mengikut tertib menaik. Okey? So itulah yang contoh-contoh yang ada pada muka surat 12. Kita pergi pada muka surat 13. Yang ini pula tertib menurun. Ni senanglah. Sini kau congak pun boleh. 984. Tiba-tiba 4 dah hilang. 980. Maknanya makin menurun nombor dia. Jadi dia adalah tertib menurun 4. Nama tertib ni ialah tertib menurun 4. Kemudian kita tengok pula contoh seterusnya ni.
Okey, apakah tertib ini? 127, 126, 125 makin menurun. Jadi dia adalah tertib menurun. Tapi tertib menurun berapa? Nampak? Dia berbeza pada tempat ribu saja. 10, ratus, 10,000, ratus ribu semua sama. Jadi dia menurun sebanyak 1,000. Jadi apakah pola nombor tertib menurun ini? Jadi pola nombor tertib menurun ini ialah, jawapan dia sepatutnya kamu letakkan ialah tertib menurun 1,000. Mesti kata ganda Tertib menurun 1,000. Itu caranya kamu meletakkan jawapan. Tolong jawab apa yang soalan tanya, itu yang kamu jawab dengan lengkap. Jangan jawab separuh atau jawab tak lengkap atau tak jawab apa yang soalan minta. Soalan tanya A, awak pergi jawab B. Sebab itu penting untuk awak memahami kehendak soalan. Seterusnya soalan C. Bilang menurun 10,000, 10,000. Lengkapkan garis nombor ini. Dia kata bilang menurun. Maknanya daripada sini menurun. Kita tengok anak panah. Daripada 8 dekat 10,000 10,000. Maknanya kalau kita tolak 10,000, dia jadi 70,000. Tolak 10,000 lagi jadi 60,000. Tolak 10,000 lagi jadi 50,000. So, nombor seterusnya kita boleh congak lah. Dia akan jadi 850,000 kurangkan 10,000 dah jadi 40,000. Tapi 8 tempat digit di tempat ribu masih sama 8, dan digit di tempat ratus, 10 dan juga sah masih sama. Jadi jawapan untuk tempat kotak kosong yang pertama ini ialah 848,163. Dan seterusnya kita kurangkan lagi 10,000. Dia menjadi 800. Lepas 4 kurangkan lagi dia jadi 3. Lepas 4 jadi 3. 838 163. Nampak tak? Jadi kalau tak nak buat operasi tolak pun boleh. Kita boleh guna cara mencongak. Congak ni maksudnya mata kita tajam, kita kira bayangkan dekat otak je. Kita tak perlukan bentuk lazim. Itu maksud dia congak. Okey. Seterusnya, dah habis dah contoh-contoh dalam buku teks awak. Tibalah masa awak buat latihan. Gunakan macam biasa buku tulis yang sama. Masih lagi kita guna matematik. Buku tulis matematik 1. Jangan awak gunakan latihan di dalam buku nota. Nanti macam mana pun kalau awak salin, saya tak benarkan. Saya akan suruh awak salin semula di dalam buku matematik 1. Jadi awak tak nak buat kerja 2 kali kan? Tolong dengar arahan cikgu. So, apa yang kamu kena buat? Buat latihan 1 semua A, B, C dan soalan 2 semua. Lengkapkan dan nyatakan pola nombor berikut. Mula-mula awak kena lengkapkan isi. Kalau boleh congak-congak. Kalau tak boleh congak, tunjukkan bentuk lazim macam mana awak dapat. Kalau tak nak keliru, awak letakkan anak panah macam ni. Letakkan anak panah. Kalau berkurang berapa. Jadi awak boleh nampak. Senang nak cari nombor yang tak ada, yang dikosongkan tu. Okey? Atau kat sini, kalau pola nombor menaik, letakkan anak panah. Ataupun dalam nota, cikgu letakkan anak panah pada awak punya pola tu. Supaya kita jelas faham. Kita boleh nampak perubahan dengan jelas. Bertambah berapa atau berkurang berapa. Okey, itu pada
soalan nombor 2. Lengkapkan dulu dan dia minta 2 ya. Arahan dia 2 Arahan soalan dia tanya 2. Ataupun dia tugaskan kamu 2 benda. Lengkapkan dan nyatakan nama pola. Nyatakan pola apa? Pola nombor tertib menaik ke? Pola nombor tertib menurun ke? Menurun berapa-berapa. Tu kena sebut dengan lengkap. Sebutkan pola nombor dengan lengkap. Okey, kalau dia kata tentukan pola nombor di bawah, maknanya tentukanlah nama pola nombor tu. Macam pola nombor tertib menurun 1000-1000. Pola nombor tertib menaik 100-100. Macam tu. Itu yang dia nak. Itu yang dia maksudkan. Tolong salin soalan. Salin dulu nombor 1. Soalan ni salin. Lepas tu salin A. Ni garisan. Garis nombor ni pun semua kena salin. Dah siap salin garis nombor tu. Bawahnya barulah buat sama dengan pola nombor tertib menaik 10-10. Contoh. Dah siap langkah 1. Baru salin soalan B. Dah siap salin soalan B. Bawahnya baru buat jawapan. Sama dengan, jawapan kena mula dengan sama dengan sama dengan pola nombor menurun 100,000, 100,000. Contoh. Kan? Itulah maksud cikgu. Jadi ini saja tugasan kamu pada hari ini. Okey, buat pada buku matematik 1 dan letakkan pada muka surat baharu. Muka surat baru, letakkan hari ini hari Selasa dan berapa hari bulan? Hari ini 5 hari bulan 3 2022. Cikgu harap kamu ikut apa arahan dan juga cara-cara yang cikgu dah tunjukkan dalam video ni. Ya, jangan ikut suka hati kamu. Sebab bila cikgu menyimak, cikgu akan minta kamu padam semula dan buat seperti mana yang cikgu suruh. Saya tak suka tengok murid saya membuang masa, memadam, menulis lagi, membetulkan perkara yang sepatutnya kamu dah tahu. Saya tak suka. Jadi tolong. Saya minta kamu dengar dan ikut arahan saya. Itu saja kelas. Okey, tugasan dan juga apa yang kamu belajar pada hari ini iaitu pola nombor. Ya, ada 2 jenis, pola nombor menaik dan juga pola nombor menurun. Okey, salin nota, lengkapkan tugasan, jangan bertangguh kerja sebab kita akan jumpa lagi hari Khamis dengan nota baru dan juga tugasan baru. Okey, itu saja. Jumpa lagi hari Khamis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.